Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan sambung perkongsian dalam personality ulul albab pada topik yang seterusnya. Kemudian kita akan tengok video yang telah Ustaz bagi kamu pada minggu lepas dan akan ada soal jawab di situ insya-Allah. Okey, baik. Jadi sidang hadirin hadirat para pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan tengok tokoh-tokoh ulul albab yang ada pada era terkehadapan. Sebelum ni kita dah tengok pada era Nabi Muhammad, pada era khalifah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang pemimpin yang pertama dan juga mempunyai kepribadian ulul albab. Kemudiannya diikuti dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman dan juga Ali radhiyallahu anhu. Jadi pada minggu ini kita akan tengok sumbangan keintelektualan dan pemikiran tokoh berpengaruh silam dan kontemporari pada zaman Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah dan juga yang terkini. Baik, cuba tengok di hadapan semua, iaitu pada zaman Bani Umayyah, selepas habisnya khilafah Islam pada 4 sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lahirlah zaman kerajaan Islam Umayyah. Jadi kerajaan Umayyah ini antara tokoh yang terkehadapan ialah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Jadi Umar ini merupakan seorang pemimpin yang sangat terkemuka dan juga sangat terkenal di dunia Islam dan juga di dunia barat. Kenapa? Kerana dalam memimpin negara Islam, beliau telah membuat beberapa perubahan dan juga mengembangkan Islam dengan begitu pantas sekali. Okey, cuba kita tengok apa biodata kepada Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama ialah nama beliau ialah Umar ibnu Abdul Aziz, lahir pada tahun 61 Hijrah. Beliau merupakan sepupu kepada Sulaiman ibnu Abdul Al-Malik, pemimpin sebelumnya, cucu kepada Marwan, ibu kepada Ummu Asim, iaitu cucu kepada Umar Al-Khattab, dikenali sebagai Umar kedua. Umar pertama ialah Umar Al-Khattab. Ini merupakan satu perkara yang besar di dalam Islam apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan keislaman dua Umar. Umar yang pertama ialah Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu, manakala Umar yang kedua ialah Umar bin Abdul Aziz. Beliau dinaikkan takhta kerajaan pada tahun 99 Hijrah bersama 717 Masihi. Beliau memecat gubernur daerah yang kejam atau tidak adil terhadap rakyat. Jadi menunjukkan beliau ini merupakan seorang yang adil. Dalam memerintah, beliau melihat gubernur, melihat pemimpin utama di negeri-negeri beliau, maka beliau pun buat spot check. Dapati siapa yang kejam, siapa yang tidak mengikut Islam, maka dipecat. Kemudian beliau memberikan semua hadiah barang dan emas yang diterima kepada Baitul Mal. Beliau merupakan seorang yang sangat dermawan. Harta ada tetapi beri kepada Baitul Mal. Baitul Mal ni ialah satu tempat pengumpulan harta. Di situlah diagihkan kepada orang-orang yang miskin dan juga dibangunkan negara-negara dengan ekonomi yang kuat. Seterusnya beliau memerdekakan hamba sahaya milik keluarga diraja. Beliau menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan zuhud. Maka sebab itu nama beliau sering berlalu di bibir-bibir cendekiawan Islam. Apabila sebut saja Umar Abdul Aziz, memang seorang yang sangat hebat. Baik, lanjutkan lagi. Beliau merupakan ketua kerajaan bagi empayar terkuat. Namun beliau tidak memiliki wang yang cukup untuk mengerjakan haji. Jadi nampak tak dia punya kezuhudan ataupun seorang yang sangat dermawan. Memperuntukkan tidak melebihi 2 dirham untuk perbelanjaan harian. Bahkan beliau tidak menggunakan bekalan atau harta milik Baitul Mal untuk kegunaan peribadi. Ini satu perkara yang penting untuk para pelajar tahu
bahawa apabila seorang itu menjadi pemimpin, sepatutnya ia orang kata memerintah dengan begitu adil, tidak menggunakan harta rakyat sewenang-wenangnya. Jadi kena dengan cara yang saksama, berhemah. Baik, apa yang dilakukan oleh beliau lagi ialah menghapuskan cukai. Beliau bersikap sangat berhati-hati, sederhana dan bertakwa dalam segala urusan berkaitan harta negara. Beliau mengutamakan prinsip tuntutan moral dan kehendak agama berbanding keuntungan politik. Beliau memberhentikan pungutan cukai barangan di seluruh empayar. Beliau mengubah sikap kerajaannya sehingga kebajikan rakyat merupakan matlamat tunggal. Beliau memerintah pendapatan dikira berdasarkan hasil pertanian tahunan. Penghapusan cukai berdasarkan surah Hud ayat ke-85. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist. Ini yang dalil yang beliau ambil supaya menghapuskan cukai. Sebab apa cukai dihapuskan? Sebab orang Islam telah ada zakat. Okey, untuk orang yang telah orang kata duduk dalam negara Islam, dia Islam, maka dia telah bayar zakat, dia pun ada bagi sedekah, maka apa keperluan kepada cukai? Maka dihapuskan cukai di sini sebab nak bagi adil. Baik, lagi kita lanjutkan lagi. Beliau turut memulihkan akhlak. Ini sumbangan yang besar ni menekankan pembaharuan moral dan agama daripada hal ehwal pentadbiran. Beliau menekankan pembaharuan moral dan agama daripada hal ehwal pentadbiran. Maksudnya apa dia? Maksudnya dalam pentadbiran, beliau turut melihat aspek moral dan agama. Mengingatkan kaki tangan awam supaya meningkatkan takwa dan menjunjung perintah syariat. Mempertanggungjawabkan pegawai-pegawai dengan tugas menyebarkan Islam di daerah-daerah pentadbiran masing-masing, sentiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, menghuraikan undang-undang jenayah dalam Islam. Ini fungsi yang telah beliau buat, iaitu memulihkan akhlak dalam zaman beliau. Baik, kita lanjutkan lagi apa yang Umar bin Abdul Aziz ini buat. Mempertanggungjawabkan gubernur wilayah dan ulama' terkenal bagi mengumpul hadis Rasulullah di mana sahaja hadis ditemui. Okey, baik. Ini menunjukkan bahawa beliau mengambil berat berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan juga sumber-sumber utama Islam. Maka jika tidak ada pemimpin yang sebegini, maka tidak adalah kitab-kitab rujukan hadis yang digunakan sehingga sekarang ini. Bukan sikit jasa beliau ni, sangat besar. Beliau memberikan sagu hati kepada mereka yang beri tugas supaya mereka melaksanakannya dengan sepenuh hati. Bagi pula sagu hati supaya mereka buat tugas dengan bersungguh-sungguh. Antara orang kata implikasi apabila kita memberi hadiah, bonus lah kepada orang yang buat kerja ini, akhirnya mereka akan buat dengan sepenuh hati. Kalau tak, mereka akan cari sumber yang lain yang tidak halal. Contohnya, polis, sekiranya tidak ada bonus, sekiranya tidak ada apa-apa sagu hati, sebahagian mereka yang lemah iman akan pergi kepada perkara yang haram. Contohnya rasuah. Contohnya membela orang-orang gangster, membela alung-alung yang memberi pinjaman wang yang tidak berlesen. Jadi ini kata implikasi. Kalau para pelajar tengok juga di negara-negara yang membangun, apabila mereka pemimpin atau kerajaan meletakkan gaji yang tinggi kepada pemimpin-pemimpin ataupun kepada pegawai-pegawai, akhirnya mereka akan kurang korupsi. Mereka akan kurang melakukan kejahatan. Sebab apa? Sebab apa yang mereka dapat telah mencukupi untuk kehidupan mereka. Okey, next iaitu penyebaran Islam. Beliau mengambil berat tentang penyebaran Islam di kalangan orang bukan Islam. Kesimpulannya, Umar Ibn Al-Aziz telah berjaya disebabkan peribadinya yang baik, hidupnya yang sederhana, sifat takwanya, keadilan dan ketulusan hati. Okey, baik. Jadi itu yang pertama para pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, iaitu yang kita namakan sebagai Umar Ibn Aziz yang sangat hebat dari sudut kepribadian. Sebab kita sekarang ni tengok kepribadian ulul albab. Betul Jadi apa itu ulul albab? Itu orang yang mempunyai big mind. Orang yang mempunyai hati yang besar. Orang yang mempunyai kelebihan
dalam memacu orang kata agama dan perkara yang lain seperti akademik ataupun ekonomi ataupun pemerintahan dan lain-lain. Baik, now kita terus kepada yang kedua, zaman Abbasiyah. Selepas habis zaman Umayyah, maka naiklah zaman Abbasiyah. Okey, apa yang ada pada zaman Abbasiyah ini? Ada seorang tokoh yang bernama Ibnu Sina. Ini Ibnu Sina seorang yang sangat orang kata masyhur, terkenal, popular. Kalau nama dalam Inggeris, Avicenna. Avicenna, nama dalam Inggeris. Tapi dalam bahasa Melayu, bahasa Arab, Ibnu Sina. Nama beliau ialah Abu Ali Al-Hasan Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir 188 Masih di Asfahana, berdekatan Bukhara. Dikenali sebagai Ibnu Sina atau Avicenna. Ini nama barat dia lah. Kecerdasan yang sangat tinggi membuatnya sangat menonjol. Boleh dikatakan beliau ni merupakan seorang yang genius. Apabila awal usia, beliau berjaya menghafal Quran dan fasih berbahasa Arab. Bukan senang ni hafal Quran dan juga fasih bahasa Arab. Ibnu Sina bukannya orang Arab. Dia duduk di mana? Bukhara. Di Bukhara bukannya orang Arab. Orang Arab di mana? Di Mekah, Madinah, di Syam dan juga di Yaman. Tapi yang ini di Bukhara, bukannya orang Arab. Orang bangsa lain. Tetapi menghafal Quran dan juga boleh bahasa Arab. Macam orang Melayu lah. Orang Melayu, kamu pergi dekat masjid, mereka juga hafal Quran. Dalam kalangan mereka, mereka juga boleh berbahasa Arab. Nampak tak? Okey, setelah umur 6 tahun, beliau menumpukan perhatian terhadap perundangan Islam, falsafah dan alam semula jadi serta mempelajari ilmu mantik, kerja-kerja Islit dan Al-Magis. Baik. Okey, Ibnu Sina merupakan tokoh yang sangat menggalakkan perkembangan sains selari dengan perkembangan rohani. Beliau menentang pandangan jumud ahli agama yang menyembunyikan hakikat penciptaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bidang perubatan pula, beliau merupakan ahli perubatan yang termasyhur dalam kalangan yang tersohor. Beliau telah berjaya pada usia 17 tahun mengubati Raja Bukhara Nuh Ibnu Mansur dari penyakit yang gagal diubati oleh ramai ahli perubatan dan tabib. Ini kehebatan beliau. Umur 17 tahun ni. Umur 17 tahun. Maksudnya banyak ilmunya apabila digabungkan dengan ilmu-ilmu agama. Dalam bidang pendidikan, Ibnu Sina melalui saat getih dan sibuk dalam kehidupannya. Okey, beliau menguruskan pentadbiran negara. Beliau menghabiskan waktunya dengan memberi kuliah serta menyambung penulisan bukunya. Nampak tak? Dia sentiasa menyibukkan diri dalam perkara yang baik. Jadi apa yang kita perlu tiru ialah kita dalam kehidupan seharian, para pelajar, tengok skedul, masuk kelas, buat kerja, ulang kaji, berbuka puasa, sembahyang berjemaah, baca Quran, masuk kelas. Jadi itu skedul-skedul yang perlu ditetapkan supaya kita disibukkan dengan perkara yang baik. Unless otherwise, kalau kita tak sibuk perkara yang baik, syaitan akan datang, kita cenderung untuk buat perkara yang tidak baik. Setiap malam, para pelajar berhimpun di rumahnya dan beliau membaca salinan dua buah buku agungnya iaitu Qanun dan Syifi. Baik, dalam bidang pemerintahan dan ketenteraan, beliau memberi perkhidmatan kepada pemerintah ala ad-daulah untuk beberapa tahun. Beliau sebagai penasihat saintifik. Beliau juga sebagai penasihat kesusasteraan. Beliau sebagai pendamping ke beberapa misi ketenteraan. Maksudnya beliau bukan sahaja hebat dalam bidang agama dan juga falsafah serta medical, malah beliau turut bersama di dalam mempertahankan negara. Jadi itu yang penting para pelajar tahu ialah mula-mula sekali belajar, lepas tu bagi sumbangan, lepas tu bantu negara pada skop yang lebih luas. Boleh faham tak dia punya cara dia tu? Step by step. Dalam bidang penulisan, Ibnu Sina menyiapkan 21 buah penulisan utama. Ibnu Sina menyiapkan 24 penulisan sampingan seperti falsafah, perubatan, teologi, geometri, astronomi dan seumpamanya. Pada sumber lain, Ibnu Sina menyiapkan 99 buah buku dan kebanyakannya dalam bahasa Arab. Okey, baik, kita lanjutkan lagi dengan zaman Abbasiyah. Tadi Abbasiyah, ni Abbasiyah juga.
Suka untuk Ustaz maklum di sini, zaman Abbasiyah ini dinamakan sebagai Golden Age. Golden Age. Apa maksud Golden Age? Itu zaman keemasan Islam. Zaman keemasan Islam. Sebab apa zaman keemasan Islam? Sebab pada zaman ini lahirnya ramai ulama. Pada zaman ini lahirnya ramai cendekiawan dan juga ramai orang kata orang-orang yang hebat. Dan juga pada zaman Abbasiyah ini, kalau kita tengok ada Ibn Sina, ada Ibn Khaldun dan sebagainya. Maka kita tidak nafikan pada zaman Abbasiyah ialah zaman keemasan Islam. Kalau pada zaman di barat, contohnya Renaissance. Renaissance ni maksudnya daripada barat itu hidup dalam kegelapan, mereka mencedok ilmu di negara-negara Islam, maka mereka pun bangkit. Berlaku pertentangan antara gereja dan juga golongan falsafah. Maka di situ mereka pun bangkit. Apabila bangkit, mereka pun ada dinamakan sebagai Renaissance. Satu zaman keemasan mereka. Baik, Tapi Islam sebelum itu lagi telah ada zaman keemasan. Baik, kita lanjutkan lagi itu Ibnu Khaldun. Baik, siapa dia Ibnu Khaldun ni? Nama beliau ialah Abdul Rahman bin Muhammad bin Al-Khaldun Al-Hadrami, lahir pada tahun 732 Hijrah di Tunis, Tunisia, Maghribi, berhampiran sana. Meninggal dunia tahun 808 Hijrah, berasal keluarganya berasal dari Hadramaut. Hadramaut di mana? Di Yaman. Beliau merupakan sarjana Islam yang terkenal dalam bidang sejarah, sosiologi, tokoh agama dan juga tokoh politik masyhur pada abad ke-8. Ibn Khaldun mempelajari ilmu-ilmu agama dan juga ilmu-ilmu aqli, intelektual. Aqli ni ialah akal. Antara ilmu agama yang beliau kuasai ialah fiqh, tafsir dan juga hadis. Manakala dari sudut ilmu intelektual, ilmu logik, ilmu falsafah, matematik dan juga bahasa Arab. Dalam bidang pentadbiran dan pemerintahan, beliau mengajar dan memegang jawatan penting di Tunisia, Algeria, Maghribi dan Mesir. Pernah dilantik menjadi ahli persatuan di Istana Fas. Fas ni di Maghribi. Pernah bertugas sebagai seorang qadhi dan khatib. Pernah dilantik menjadi hakim mahkamah raja di Mesir. Bukan calang-calang Ibn Khaldun ya. Satu, banyak negara beliau telah berkhidmat. Dalam bidang penulisan, minat beliau ke arah penulisan tercetus daripada pembelajaran dan pengalaman yang kaya dalam disiplin ilmu-ilmu tradisional dan ilmu pengetahuan semasa, khusus dalam politik. Hasil gabungan antara ilmu dengan pengalaman ini menyebabkan beliau lebih peka dengan makna dan pengertian sejarah. Beliau hebat dalam bidang sosiologi ataupun sejarah. Baik, dalam bidang sejarah, satu buku yang sangat besar yang memberi impak kepada orang ialah buku yang dinamakan Al-Muqaddimah. Ini buku Al-Muqaddimah. Suatu sumbangan agung dalam bidang pensejarahan. Apa yang terkandung dalam buku Muqaddimah tu? Ia menjelaskan cara peristiwa-peristiwa sejarah harus dikaji dan difahami. Yang kedua, buku tersebut merupakan sebuah ensiklopedia sintesis mengenai metodologi sains kebudayaan yang sangat penting. Yang terakhir membahaskan secara terperinci mengenai sejarah dan pensejarahan. Buku tu bukan nipis, tebal Jadi kalau para pelajar di dalam kampus, siapa ada dalam kampus? Kalau ada dalam kampus, cuba pergi ke library, cari buku Al-Muqaddimah oleh Ibn Khaldun. Cuba baca. Ada, di library ada. Dia dah dah berkali-kali alih bahasa, tukar edisi. Nampak Baik, dalam bidang penyelidikan, kaedah penyelidikan Ibn Khaldun lebih mirip kepada kaedah sosiologi, pensejarahan. Nombor dua, penyelidikan Ibn Khaldun menekankan dua aspek. Iaitu mengenai sifat alam semula. Jadi yang kedua mengenai sebab-sebab peristiwa sejarah berlaku. Baik, dari sudut sejarah dan masyarakat, Ibn Khaldun membahaskan secara terperinci mengenai hubungan antara sejarah dan masyarakat. Ibn Khaldun menetapkan beberapa prinsip asas dalam pengkajian sejarah. Jadi sejarah itu penting. Sebab itu kalau kita belajar di sekolah rendah, sekolah menengah, ada subjek sejarah. Sebab apa? Sebab ia memberitahu kepada kita asal usul kita. Yang kedua ialah bagaimana kita berjaya supaya kita kekalkan kejayaan. Dan juga bagaimana kita tewas ataupun mundur
maka kita perlu elakkan kemunduran tersebut. Jadi siapa yang mengkaji sejarah, mereka akan lebih tahu tentang gambaran keseluruhan masyarakat. Sebab sejarah dia tidak cerita kisah-kisah yang kecil. Sejarah dia tidak cerita kisah-kisah yang tidak penting. Dia mengambil kira kisah-kisah yang besar dan juga kisah-kisah yang penting sahaja. Sejarah Malaysia. Cuba tengok apa yang kita belajar sejarah Malaysia. Bagaimana kita dijajah. Bagaimana adanya orang kata zaman Jepun. Bagaimana berlakunya huru-hara yang dibawa dari sudut pemikiran dan juga kepaksaan. Macam-macam. Okay? Jadi di situlah kita tahu nilai kita di tanah Malaysia ini. Okey, baik para pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita lanjutkan lagi iaitu pada zaman Uthmaniyah. Zaman Uthmaniyah ini bertapak di mana? Di Turki, di Turki. Okey. Kalau kita lihat sejarah, HQ ataupun bertapaknya Islam mula-mula ialah di Mekah, Madinah. Baik. Kemudiannya berkembang di semenanjung tanah Arab. Baik. Kemudiannya Islam diteruskan lagi pada zaman Umayyah. Umayyah mereka bertapak di Syam, di Syria. Kalau zaman Abbasiyah mereka bertapak di Baghdad, di Iraq. Okey. Manakala zaman Uthmaniyah mereka bertapak di Turki. Maknanya semakin besar, semakin besar wilayah Islam. Okey, baik. Kita tengok sekarang ni ialah pada zaman Uthmaniyah di Turki. Seorang yang sangat hebat di mata kita, tidak lain tidak bukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ramai kalau ada bayi nama Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih. Kerana apa? Kerana ibu bapanya mengagumi kehebatan yang ada pada susuk tubuh Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Itu tidak salah. Itu tidak jadi kesalahan. Okey, kita tengok sejarah dia. Sedikit biologi. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan seorang pembuka Konstantinopel, Istanbul. Iaitu dikenali Sultan Muhammad II. Beliau lahir pada 27 Rejab 835 Hijrah ataupun 29 Mac 1432 Masihi di sempadan Turki, Bulgaria. Bapa beliau merupakan Sultan Murad II, pemerintah Turki, seorang yang soleh, handal dalam perang jihad dan berwawasan. Poin yang penting di sini para pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian ialah apabila lahirnya orang yang baik, ia daripada keturunan yang baik. Okey. Apabila lahirnya orang yang soleh, ia daripada keturunan yang soleh. Walaupun iman itu tidak diwarisi, tetapi aspek darah daging itu kita tidak boleh nafikan. Sebab itu, para pelajar, apabila nak berkahwin, Islam meletakkan nasab ataupun nasal itu perkara yang penting untuk ditengok. Apa keturunan orang yang kita nak kahwin. Jangan pandang remeh perkara ini. Jangan kita tangkap muat saja. Dia ni keturunan apa pun tak tahu. Janji kita sayang dia, kita kahwin dengan dia. Jangan. Mula-mula kena kaji. Kita kena kenal siapa ibu bapanya, bagaimana keturunannya. Kalau keturunan yang baik, yang tidak ada jenayah, tidak ada perkara-perkara yang jahat, maka boleh. Tapi kalau ada perkara-perkara yang tak baik, seorang penjenayah yang besar, kemudiannya mak ayah pun memang ada masalah buat perkara yang jahat sentiasa, maka dalam keadaan sedemikian, cuba elakkan daripada berkahwin dengannya, elakkan dia daripada menjadi pasangan hidup kerana yang memberi kesannya ialah anak kita dan juga cucu-cucu ke bawah. Jadi kena berhati-hati. Islam meletakkan yang pertama ialah agama. Lepas tu harta pun ada, lepas tu kecantikan pun ada, kemudiannya keturunan. Boleh faham Okey, ibu beliau bernama Huma Hatun. Kalau nama Hatun-Hatun ni memang sinonim dengan Turki. Okey. Mazhab Kekhalifah Uthmaniyah bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah, dan juga pada mazhab Hambali yang mementingkan ilmu tasawuf dan juga kesufian. Gelaran beliau ialah Al-Fath, sempena kejayaan membuka Konstantinopel. Baik, kita lihat di hadapan ini Sultan Muhammad Al-Fatih dilatih sembahyang malam, dibentuk menjadi warak dan zuhud, diasuh mencintai ilmu dan ulama, dibimbing untuk menghafal Al-Quran.
Sultan Murad, 2, bapanya menjadikan Al-Quran asas utama dalam mendidiknya. Oleh itu, seorang yang hebat bermula dengan hafazan Al-Quran. Sebab itu dalam kursus ini, para pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita meletakkan hafazan Quran sebagai orang kata markah terbesar, 40 markah. 40 markah untuk hafazan Quran. Supaya apa? Supaya kamu semua ini kelak menjadi seorang yang hebat. Seorang yang orang kata dibimbing hatinya. Ustaz bagi contoh seseorang yang tidak menghafal Quran, dalam hadis Nabi beritahu ia diumpamakan sebagai rumah yang usang. Manakala orang yang menghafal Quran diumpamakan hatinya penuh dengan kata kebaikan dan juga keseronokan. Orang menghafal Quran ini walaupun dia terpesong, walaupun dia ada masalah, akhirnya dia akan kembali ke pangkal jalan kerana dalam hati, dalam dadanya ada ayat-ayat Al-Quran. Sebaliknya kalau tidak ada ayat Al-Quran, apabila dia terpesong nak kembali ke pangkal jalan itu, sukar, payah. Jadi sebab itu saya beritahu, Quran asas utama dalam pendidikan. Jangan kita pandang remeh. Ni kamu nak hafal Quran nanti ni, nak tasmid dengan ustaz. Jangan buat sambil lewa. Buat yang terbaik. Sebab once kamu hafal, ia akan kekal dalam dada kamu. Baik. Al-Quran sebagai asas. Okey. Daun buahnya sebagai akhlak. Batangnya sebagai syariat. Akarnya sebagai usuluddin ataupun akidah. Okey. Jadi kita gambarkan seorang Muslim itu seperti satu pokok. Akarnya ialah akidah kita, iman kita, iman kepada Allah. Rukun iman ada berapa? Ingat tak rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun iman, percaya kepada Allah sehinggalah percaya kepada qada dan juga qadar. Itu ialah asas akar kepada pokok. Batang dia, batang yang gagah itu ialah syariat, ialah rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Solat, zakat, puasa dan sebagainya ada 5. Kemudiannya daun dan juga buah kepada pokok itu ialah akhlak. Kalau akar cantik, batangnya cantik, dia punya buah pun akan cantik. Tetapi sekiranya tidak cantik akar, batang, maka buahnya akan tidak cantik. Maka akhlak seorang itu, ia berasaskan kepada apa dia? Pegangan dia dan juga pengamalan dia. Akar perkara yang tidak nampak sebab duduk di bawah. Tapi kalau batang pokok tu kita nampak tak? Nampak kan? Pokok tu pokok kelapa, oh kita nampak batangnya yang kuat, yang tebal itu. Nampak tak? Jadi syariat itu kita boleh nampak. Tapi akidah tak boleh nampak. Akar itu duduk di dalam tanah. Akhirnya yang mencantikkan pokok tu apa dia? Buah dan juga daun-daunnya. Itu ialah akhlak. Yang mencantikkan diri kamu semua ialah akhlak kamu. Ummu Syifa, Usrah, Nazirun. Orang kampung akan nampak kamu baik apabila kamu berakhlak dengan baik. Orang tak tahu kan sama ada kamu semayang, puasa, akidah kamu macam mana, tak tahu. Tapi orang akan mengukur ikut kamu punya luaran. Kamu berakhlak dengan baik, maka orang akan kata ini ialah orang yang baik. Okey, baik. Jelas Okey, next. Sultan Muhammad Al-Fatih, kepribadiannya ialah yang pertama sabar. Okey, sabar. Tegas. Cintakan ulama, pekerti yang baik, berani, selalu berbincang perihal negara. Berbincang, discussion. Wa amruhum syura bainahum. Tawadhu', merendah diri. Tenang, pandai menyimpan rahsia pemerintahan. Sultan Muhammad Al-Fatih menaiki takhta ketika berusia 19 tahun. Oh, muda lagi 19 tahun. Tadi Ibn Sina hafal Quran umur 17 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Ini menaiki takhta 19 tahun. Menggantikan ayah kandanya yang mangkat, yang meninggal dunia, Sultan Murad. Tegas menyatakan cita-cita untuk menawan Konstantinopel. Cita-citanya bagi membuktikan kebenaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi beritahu akan dibuka Konstantinopel, itu Istanbul, oleh raja yang sebaik-baik raja. Pada zaman Nabi beritahu tu, Sultan Muhammad Al-Fatih tidak ada lagi. Dia ada berpuluh-puluh tahun lepas daripada tu kan.
Tapi nak beritahu di sini bahawa orang yang percaya kepada hadis Nabi, ia akan berusaha. Bukannya dia biarkan begitu saja. Nampak tak? Kamu semua baca hadis Nabi. Nabi kata, sebaik-baik manusia ialah orang yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Kamu baca, bukannya kamu rasa, oh ni orang lain ni, bukannya aku ni. Itu konsep yang salah. Jadi para pelajar, baca hadis tu faham, aku nak jadi seperti itu, aku kena usaha bagi manfaat kepada orang lain. Dalam Quran kata, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang baik terhadap ahli keluarganya. Bukannya kamu tengok hadis itu begitu saja, tapi kamu apply. Cuba buat baik kepada ibu bapa. Cuba buat baik kepada adik-beradik. Cuba buat baik kepada kaum kerabat. Kamu baca hadis yang lain, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan juga mengajarkannya. Dalam keadaan tersebut, bukannya kamu baca hadis tu dan juga letak di tepi, tapi kamu baca, aku nak jadi seperti hadis ini. Aku kena belajar Quran dan juga aku satu hari nanti akan mengajarkan Al-Quran. Supaya menjadi sebaik-baik manusia. Boleh tak? Nampak tak? Ni Sultan Fatih memberi dimensi yang baru kepada kita. Baca hadis, cuba buat apa yang hadis tu beritahu. Letakkan diri kita pada hadis tersebut. Baik, kita lanjutkan lagi. Rancangan menakluk Konstantinopel disediakan sejak awal pemerintahan. Baik, penaklukan Konstantinopel dapat dicapai setelah 2 tahun pemerintahan dan kekuasaan Empayar Byzantine ditamatkan. Kalau kita nak tengok cerita Muhammad Al-Fatih ni, panjang cerita dia. Bukannya senang dia menakluki Konstantinopel tu. Okey? Tapi tak apalah, nanti kita, kalau sempat kita dengar kisah-kisahnya. Okey, dalam bidang pendidikan, apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih? Iaitu sekolah dan institusi keilmuan dibina di setiap wilayah. Bina sekolah. Mengubah dan menyeragamkan sistem pengajaran dan co-curriculum. Menggalakkan guru-guru mengajar kanak-kanak sejak awal. Bukannya dah tua baru belajar. Kecil-kecil lagi belajar. Memberikan pemberian insentif dan hadiah kepada individu yang bergiat aktif dalam bidang keilmuan. Guru-guru diberi gaji. Ustaz-ustaz diberi bonus. Membina 8 buah sekolah yang lengkap dengan asrama, perpustakaan dan ruang makan. Perpustakaan yang terbesar ketika mana zaman Abbasiyah ialah Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ialah satu perpustakaan yang terbesar pada zaman kerajaan Abbasiyah. Beliau menyediakan beasiswa kepada pelajar menggunakan sistem jurusan. Okey. Bidang pembangunan, beliau membina masjid, hospital, sekolah, istana, taman-taman dan pasar-pasar yang besar. Menawarkan perubatan percuma kepada penduduk. Bagus ni. Menggalakkan hartawan dan bangsawan untuk melabur dalam pembangunan negara. Dalam pemerintahan juga, beliau membentuk satu jabatan terdiri daripada ulama'-ulama' terkemuka bagi menggubal Qanun Namah. Namah ni ialah NAM untuk membangunkan negara. Qanun Namah terbagi kepada 3 bahagian, iaitu Jabatan Kerajaan, Adat Istiadat dan Hukum dan Denda. Pemerintahan Osman yang meletakkan Islam sebagai dasar utama dan mengutamakan kesejahteraan rakyat yang berbila bangsa, agama dan adat resam. Ni zaman Osmaniyah. First kali ialah Islam. Dalam bidang perdagangan, melengkapkan pelbagai prasarana dan infrastruktur untuk diterokai oleh rakyat. Pelbagai kemudahan dibangunkan di air dan darat bagi memudahkan laluan perdagangan. Negara-negara jiran juga membuka pelabuhan untuk kepentingan bersama. Kerajaan membina logistik, kilang senjata dan benteng keselamatan. Itu ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey, seterusnya ialah yang terakhir pada slide kuliah kali ini ialah Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu seorang ulama' kontemporari. Siapa yang tak kenal? Semua kenal dengan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini. Seorang ulama' ketua kepada ulama'. Beliau sangat terkenal dalam keilmuan kepakarannya dalam bidang fiqh Islam. Baik, kita mungkin dah kenal nama. Cuba kita tengok sejarah dan juga biografi beliau. Nama beliau ialah Profesor Dr. Yusuf Abdullah Al-Qaradawi. Okey. Beliau lahir pada 9 September 1926. Okey.
Sekarang ni maknanya umur dah 90 lebih, masih lagi hidup. Asal di mana? Mesir. Okey, tapi sekarang ni duduk di mana? Di Qatar. Sebab beliau telah dihalau, dibuang daerah oleh pemimpin yang kejam di Mesir ketika itu. Seorang pemikir, sarjana dan intelek kontemporer di dunia Islam mempunyai kehidupan yang sederhana. Bapa beliau seorang petani, ibu beliau merupakan peniaga. Ibu beliau merupakan seorang business woman, peniaga lah. Okey, kita tengok bagaimana perjalanan pembelajaran pendidikan beliau. Pada umur 5 tahun, kutab pendidikan agama untuk menghafaz Al-Quran. Ni, umur 5 tahun dah hafal Quran. Umur 7 tahun pengajian di Madrasah Ilzamiyah. Pada tahun 1952, pengajian Usuluddin di Universiti Al-Azhar merupakan pelajar terbaik keseluruhan. Pada tahun 1958, ini tak lahir lagi. Kamu tak lahir lagi ni. Pengajian bahasa Arab dengan pangkat kelas pertama. 1960, pengajian tafsir dan hadis peringkat ijazah tinggi. Dan juga 1973, beliau memperolehi Doktor Falsafah PhD dengan tesis bertajuk Fiqh Az-Zakat. Baik. Beliau merupakan ulama rakyat. Dikenali sebagai public intellectual. Beliau menghabiskan banyak waktu dengan mendampingi rakyat. Beliau banyak terlibat dalam pelbagai aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan. Beliau memberikan sumbangan dalam menentukan isi kandungan dan pengajian di Qatar. Jadi beliau sekarang ini dilantik sebagai ketua ulama di Qatar. Okey. Dr. Yusuf Al-Qardawi menguasai pelbagai cabang ilmu. Beliau telah menghasilkan lebih daripada 150 buah buku dalam pelbagai bidang. Maksudnya banyak bidang akademik dan juga agama. Menghasilkan penulisan akademik, majalah, artikel dan juga akhbar harian untuk manfaat masyarakat Islam. Dari sudut pemikiran pula, sumbangan pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardawi, pemikirannya mempunyai pengaruh yang sangat signifikan di seluruh dunia. Jadi kalau sebut saja Dr. Yusuf Al-Qardawi, pandangannya diterima. Beliau mempunyai pemikiran yang dinamik dan bersesuaian dengan keadaan dan suasana semasa sehingga dijadikan pandangannya rujukan dan juga panduan. Jadi ini ialah Dr. Yusuf Al-Qardawi, seorang ulama kontemporari. Okey, baik. Jadi itu sahaja pada hari ini para pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu beberapa tokoh yang kita lihat kepribadiannya. Moga-moga kita dapat mengambil istifadah daripada apa yang mereka lakukan kepada kita.